Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan teori komunikasi penembusan sosial. Ahli kumpulan 3 terdiri daripada 5 orang anggota, iaitu Puan Nur Farhanah Afika dengan nombor metri 290232, Siti Aisyah binti Syekh Idris 290250, Encik Muhammad Salihin 290172, Muhammad Fakhrul Naim dengan nombor metrik 290488, dan yang seterusnya adalah Encik Adi Nasrul bin Hairum dengan nombor metriknya 290092. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan pengenalan mengenai teori penembusan sosial. Di sini komunikasi interpersonal amat penting dalam aktiviti kelangsungan sesebuah organisasi dan merupakan satu elemen yang membawa tujuan untuk menyampaikan mesej. Pengenal pasti siapa pemberi mesej serta kepada siapa mesej tersebut ditujukan. Proses tersebut tidak lain adalah merujuk kepada perkongsian pengalaman sesama individu. Teori komunikasi interpersonal moden seperti yang diperkenalkan oleh Altman dan Tyler 1973, iaitu teori penembusan sosial. Teori tersebut juga turut dikenali sebagai teori kulit bawang yang dibina untuk menerangkan bagaimana fungsi pertukaran maklumat dalam pengembangan dan pembubaran sesuatu hubungan interpersonal. Penembusan sosial menggambarkan proses ikatan yang menggerakkan hubungan dari ringan atau dangkal atau biasa ke yang lebih intim. Proses pendedahan maklumat diri mengikut lapisan demi lapisan yang digambarkan dalam model bawang tersebut. Teori penembusan memainkan peranan utama dalam bidang psikologi dan komunikasi. Model teori tersebut membahaskan secara lengkap mengenai perkembangan hubungan interpersonal dan mengaitkan pengalaman individu sebagai proses pengungkapan diri yang mendorong kepada kemajuan hubungan tersebut. Penembusan sosial secara khususnya dicapai melalui proses yang bertujuan untuk mendedahkan maklumat tentang diri sendiri. Menurut Altman dan Tyler 1973, pendedahan diri dapat meningkatkan keakraban dalam hubungan ke titik tertentu. Penembusan sosial boleh berlaku dalam konteks yang berbeza, termasuklah hubungan romantis, persahabatan, kumpulan sosial, dan hubungan kerja. Model bawang adalah metafora yang berguna bagi menerangkan bagaimana teori penembusan sosial berfungsi atau beroperasi, serta menguraikan proses di mana individu mengupas setiap lapisan maklumat pribadi orang lain melalui interaksi interpersonal untuk mencapai titik masa diperlukan bagi mencapai perincian keintiman dan inti diri orang lain. Teori ini turut menghuraikan beberapa lapisan, termasuklah lapisan dangkal atau biasa dikenali sebagai superficial layer, lapisan tengah, middle layer, lapisan dalaman, inner layer, dan lapisan kepribadian trust, iaitu co-personality, dari Altman dan Tyler 1973. Sekian itu saja daripada saya sebagai pengenalan dari teori penembusan sosial. Berikut merupakan konsep teori penembusan sosial. Tahap yang pertama iaitu lapisan terluar yang merupakan dari kepribadian manusia yang mana terbuka bagi publik. Yang kedua, lapisan kulit bawang yang kedua disebut dengan pertukaran efektif eksploratif. Tahap ini merupakan pengembangan maklumat awal dan langkah ke tahap yang lebih mendalam. Seterusnya, yang ketiga, lapisan kulit bawang yang ketiga yaitu tahap pertukaran efektif. Pada tahap ini peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi. Saya Siti Aisyah dengan nombor metrik 290250 akan menerangkan berkenaan dengan hubungan antara teori dan realiti.
Okey, bagi peringkat teori ini, perkembangan hubungan bukanlah secara automatik, tetapi sebaliknya berlaku melalui kemahiran rakan kongsi dalam mendedahkan atau mendedahkan sikap mereka terlebih dahulu. Faktor utama yang bertindak sebagai pemangkin dalam perkembangan hubungan adalah mendedahkan diri dengan betul. Okey, terdapat 4 peringkat utama dalam penembusan sosial ini. 4 peringkat tersebut merupakan peringkat orientasi, iaitu pengenalan, tahap efektif, eksplorasi, tahap efektif dan seterusnya tahap stabil. Bagi pada tahap pertama ini, individu terlibat dalam kelompok yang kecil dan mereka akan mengikuti standard keinginan sosial dan norma kesesuaian dengan situasi tersebut. Dan seterusnya, perbualan ringan dan personaliti luaran akan didedahkan, dan perbualan seperti hobi, sukan, kesukaan dan lebih kepada elemen-elemen peribadi yang akan diutarakan dalam perbualan tersebut. Individu yang terlibat dalam komunikasi ini akan mula mendedahkan diri sedikit demi sedikit bagi menyatakan sikap peribadi mereka. Ini adalah tahap persahabatan yang biasa. Seterusnya, beberapa elemen personaliti didedahkan melalui komunikasi secara lisan ataupun bukan lisan. Individu tersebut akan lebih selesa untuk bercakap mengenai perkara yang melibatkan peribadi. Kritikan dan hujah mungkin juga akan timbul dalam perbualan tersebut, dan sebahagian daripada reaksi yang positif berlaku pada peringkat ini. Hubungan akan menjadi lebih penting kepada kedua-dua pihak, lebih bermakna dan lebih kekal. Berikut merupakan salah satu elemen yang perlu adalah kepercayaan. Sebab apabila seseorang individu mula selesa dalam perbualan, dan akan lahirnya rasa percaya tersebut untuk berkongsi cerita ataupun hobi ataupun perbualan yang lebih kepada peribadi. Hubungan kini mencapai dataran tinggi di mana beberapa pemikiran peribadi, kepercayaan dan juga nilai yang dikongsi bersama, dan setiap orang dapat meramalkan reaksi emosi orang lain. Tidak terkecuali teori bawang, iaitu matlamat yang merupakan matlamat utama teori ini diperkenalkan adalah untuk memahami perkembangan dan dalam perhubungan antara dua individu. Teori ini dinamakan teori bawang kerana ia merupakan peringkat demi peringkat yang perlu dikupas dalam komunikasi tersebut. Atau lebih tepatnya, analogi ini merujuk kepada manusia yang personalitinya perlu dikupas seperti bawang. Manusia akan sentiasa mengupas setiap satu personaliti sehingga sampai ke personaliti yang paling utama. Seterusnya adalah fenomena komunikasi di Malaysia. Malaysia tidak asing sebagai salah sebuah negara yang sedang membangun pesat dan tidak ketinggalan dengan fenomena komunikasi terkini. Medium utama komunikasi pada masa kini adalah melalui rangkaian internet. Dan di era digital yang canggih dan pesat ini memberikan banyak impak dalam masyarakat sejagat. Medium komunikasi ini sangat memudahkan apabila individu merasakan rangkaian ini mempercepatkan penyampaian maklumat dengan adanya teknologi dan informasi, terutamanya dengan adanya media sosial. Impak positif dari media sosial ini memudahkan komunikasi pada jarak jauh dan juga mendapatkan informasi secara real time. Selain daripada itu,
Keberadaan media sosial yang juga menjadi sebuah wadah interaktif bagi seluruh pengguna internet dan juga smartphone, dan ini merupakan salah satu bukti bahawa perkembangan ini memberikan impak yang positif dan diperlukan dalam kehidupan seharian. Namun begitu, pastinya terdapat juga impak yang sebaliknya, dan keberadaan media sosial ini bukan hanya memberikan impak negatif pada diri sendiri, ianya juga melibatkan individu yang lain, dan fenomena ini berlaku adalah disebabkan antaranya faktor-faktor yang berikutlah, seperti FOMO, iaitu fear of missing out, iaitu ia merupakan sebuah perasaan gelisah dan cemas akibat takut tertinggal, atau lebih mudah dikatakan seperti takut ketinggalan zaman. Dan seterusnya ialah catfishing. Ia merupakan satu fenomena di mana seseorang menggunakan identiti palsu dan dalam berinteraksi dalam media sosial. Ianya merupakan sebuah tindakan penipuan kerana identiti palsu yang digunakan ini merupakan identiti milik orang lain tanpa pengetahuan pemilik tersebut. Dan yang terakhir adalah cyberbully. Ianya merupakan salah satu keadaan yang terjadi dalam dunia maya yang boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, dan bukan hanya memuat naik komen yang berunsur negatif di media sosial, ianya juga boleh terjadi dengan mempermalukan individu lain melalui muat naik gambar tanpa persetujuan pemilik tersebut ataupun menyebarkan fitnah dan sebagainya. Seterusnya, analisis dan kritikan teori komunikasi, kekuatan dan kelemahan. Sejauh mana keberkesanan menjelaskan keadaan komunikasi di Malaysia. Kekuatan komunikasi penembusan sosial mengikut kepada setengah kajian menyatakan bahawa salah satu kekuatan dalam teori ini adalah interaksi interpersonal serta interaksi online antara individu yang memberi kesan kepada Malaysia, khususnya di antara penghubung masyarakat, pendidikan dan perancangan komunikasi digital. Kelemahan komunikasi penembusan sosial pula terdiri daripada penyaluran informasi, provokasi sosial dan impak media sosial. Kesimpulannya, pengaruh teori yang diperkenalkan oleh Taylor dan Edgeman pada tahun 1973 telah membuktikan kebenarannya mengenai contoh yang diambil dalam penggunaan media teknologi komunikasi internet seperti blog, laman temu janji, media sosial dan penembusan dan perbualan atas talian untuk membuktikan bahawa teori ini dalam keadaan dunia yang nyata pada hari ini. Di samping itu juga teori penembusan sosial ini boleh diimplementasikan dalam bidang keusahawanan sosial. Pertambahan bilangan usahawan yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan umumnya dan keusahawanan sosial khususnya dapat membuka serta menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada komuniti di Malaysia. Sedikit demi sedikit budaya makan gaji akan dapat dikurangkan dan dihakis dalam masyarakat serta memungkinkan kewujudan usahawan sosial dalam kalangan graduan yang berkualiti di pasaran kerja serta komuniti. Maka dalam usaha memberi kesedaran, membentuk pengetahuan dan menyematkan kecenderungan terhadap kejayaan keusahawanan sosial dalam kalangan komuniti di negara ini, faktor pendorong dan penarik kepada kejayaan keusahawanan tersebut perlu dikenal pasti serta dipertingkatkan. Pelajar sebagai aset komuniti yang bakal mewarnai dunia pekerjaan atau guna tenaga negara suatu masa nanti. Ia perlu diberikan pendedahan terhadap inspirasi kejayaan keusahawanan sosial yang mencukupi dan sewajarnya agar mereka boleh memilih bidang tersebut selepas tamat pengajian nanti.
tidak hanya mengharapkan kepada makan gaji semata-mata. Inspirasi kejayaan keusahawanan sosial adalah tidak mustahil dapat dibentuk menerusi pendidikan dengan menyediakan kurikulum dan ko-kurikulum yang bersesuaian serta kaedah penyampaian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Diharapkan agar pencerahan berkaitan peranan dan peluang keusahawanan sosial dalam meningkatkan sosioekonomi komuniti ini berupaya membuka ruang untuk diskusi yang lebih mendalam berkaitan bidang ini, sekaligus memupuk kecenderungan lebih ramai ahli komuniti di negara ini untuk menjadikannya sebagai aktiviti untuk melonjak lagi tahap sosioekonomi komuniti dan negara. Selain dari itu, kaedah pendedahan diri yang selalu dipraktikkan bagi tujuan memulakan sesuatu pengenalan sehingga mencapai teras dalaman, iaitu tahap personaliti seseorang individu, dikesan merupakan faktor utama perjalanan sesebuah hubungan di media sosial dan mempunyai pertalian kepada teori penembusan sosial.